Assalamualaikum, selamat pagi. Kita akan sambung video untuk topik yang kedua, integration. Okay, integration ni dalam bahasa Melayunya kita panggil pengamiran. Dia sama je dengan SPM, cuma kita lebihkan sedikit dekat bahagian pengamiran menggunakan kaedah gantian. SPM pun ada, cuma fungsi kita ni lagi tinggi sedikit. Okey, untuk topik 2 integration, kita ada dua subtopik. Yang pertama 2.1 integration of functions. Lepas tu kita ada definite integrals. Dalam definite ni pun kita akan cari tentang luas di bawah graf lah. Okay. Cuma dekat SPM belajar iaitu aplikasi. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Kita tengok dia punya course outline sebab subtopiknya sedikit saja. Jadi dia akan banyak dekat course outline. Yang pertama, kita nak memperkenalkan pengamiran ini sebagai anti pembezaan. Dia terbalik kepada bab 1 kita belajar pembezaan. Bab 2 kita buat proses anti-derivative. Anti-derivative nama lainnya adalah integration. Kemudian yang B kita nak apply basic rules of integration. Ada beberapa yang kita gariskan nanti. Kemudian kita nak integrate untuk soalan yang melibatkan eksponen dan juga reciprocal. Yang ini kita macam menjawab apa yang kita belajar dalam bab 1. Bila kita buat proses differentiation eksponen, sekarang kita akan integrate eksponen. Dalam bab 1 kita buat proses pembezaan 1 per X. Dekat sini kita nak tengok kalau kita integrate pula macam mana. Okey, itu C. B, dia akan bagi beberapa bentuk yang lazim ditanya kepada pelajar akaun. Ada 3. Kalau pecahan, kemudian ada 2 faktor dan juga salah satu faktor itu adalah eksponen. Itu nombor 2. Nombor 3, ada 2 faktor tapi salah satu faktornya ada kuasa. Yang ini eksponen. Sekejap Madam, dia line agak problem sikit hari ni. Sekejap. Dia dah pergi kepada muka surat last. Sabar Okey. Dia pen merah ni satu je yang boleh berfungsi kalau setakat yang saya perasan ni lah. Saya tekan, okey dah boleh dah. Okey, yang ini tentang eksponen. Lepas tu, sekejap dia ada 2 benda. Tak melekat. Sekejap, kita bagi dia tempoh untuk bertenang. Okey, D, 3 bentuk yang biasa untuk pelajar akaun. Dan untuk D ni juga kita sebenarnya dah menggunakan inovasi yang diberi tajuk syair pengamiran. Ketiga-tiga bentuk ni kita ada. Kita kenali sebagai kalau sama, salin. Kalau kurang, kita kena darab. Kalau lebih, kita kena bahagi. Inovasi tu bertajuk begitulah. Okey, kemudian E, kita nak determine the integral by using substitution method. Di sekolah ada, cuma sekolah soalan yang diuji ringkas. Yang ini kita tinggikan sikit lagi. Okey, kita pergi kepada nota nombor 1, muka surat yang ketiga. Okey, so kita nak tengok bagaimana integration tu sebagai reverse of differentiation ataupun kita panggil dia anti-derivative. Okey, kalau sebelum ni kita buat bab 1, kita buat dy dx sama dengan f prime. Kemudian kalau madam pisahkan dia, yang pertama kalau madam buat dy duduk sebelah kiri sama dengan f prime sekarang berada di sebelah kanan.
Medan ambil di X tadi, Medan letak di sebelah kanan. So, hubungannya jadi darab lah. Kemudian bila Medan integrate, yang belah kiri ni, dia akan dapat Y. Okay. Dan bila belah kiri Medan letak tanda integration, belah kanan pun kena letak. Maka terjadilah seperti yang dituliskan di dalam nota tersebut. Jadilah benda ni. Okey, kita tengok example 1. Okey, kita pergi slow-slow. Example 1, Medan nak buat dulu Y sama dengan 5X kuasa 2. Jadi mula-mula Medan nak buat ulang kaji bab 1 terlebih dahulu. Medan hasilkan dy dx. Medan dapat 2 dah 5, 10. Lepas tu 10X. Kemudian soalan suruh kita undo. Kita nak reverse. Tapi dia tak tanya tentang 10X. Dia tanya tentang 20X. Okey, bila dia tanya 20X, kita kalau boleh nak seboleh-bolehnya, kita nak sama dengan yang kita dapat sebelum. Jadi nak suruh sama, senang saja. Kita letak nilai perkali 2 ni di luar. Akhirnya 10X ini menjadi seperti yang kita dapat tadi dan jawapannya kita boleh ambil sebagai 5X kuasa 2. Selepas saja kita buat proses pengamiran di sini, iaitu Medan dapat daripada soalan di sebelah sana. Okey, dapat daripada sini. Maka perlu diingat kita kena darab dengan 2 dan tambah C ni wajib kita buat. Jadi jawapan akhir kita 10X kuasa 2 tambah dengan C. Itu cerita dia tentang daripada Y kita buat proses pembezaan dan seandainya kita integrate semula jawapan tadi, sudah tentu kita dapat jawapan Y semula. Okey, so proses pengiraan tu kalau pelajar rasa tak muat, boleh gunakan muka surat yang seterusnya ni lah. Ni kita bagi ruang untuk pelajar menulis. Okey. Nota yang kedua, ada beberapa basic rules of integration yang diperkenalkan di sini. Yang pertama, seandainya kita ada perkali di depan tu, kita ada perkali kat sini, untuk memudahkan kita buat proses pengamiran, kita boleh letak di luar tanda integration. Lepas tu baru kita integrate dengan mudah. Sebagai contoh, 3X kuasa 2, Medan boleh letakkan 3 di luar dan kita akan melakukan proses pengamiran X kuasa 2 dx. Kemudian untuk yang B, kalau kita nak buat tambah tolak, kalau fungsi tu mudah, kita boleh buat terus. Okay? Kita boleh pecahkan kepada 2 kali proses integration sebab kita ada 2 sebutan, maka 2 kalilah kita buat proses integration. Kalau benda ni dah sebati dalam minda awak nak buat secara langsam, silakan. Okay, silakan. Boleh. Okey. Nota nombor 3, integration untuk standard function. Okey, yang pertama kat sini A. Sebenarnya proses yang berlaku di situ ialah integrate A. Dia sebenarnya ada X, tapi X-nya adalah kuasa kosong. Okay, bila kita buat proses integration, sebab itulah untuk integration ni kuasa bertambah 1. Jadi asalnya kuasa ni adalah kuasa kosong, akhirnya sekarang menjadi kuasa 1. Dan tambah dengan C. Untuk standard function yang kedua, yang B, kita dapati ada kuasa N. Okay, ada kuasa N. Kuasa untuk proses integration kita kena tambah dengan 1, bahagikan dengan kuasa itu, tambah dengan C. Ini untuk kes jika N kita. Okay, N kita tidak boleh bersamaan dengan negatif 1. Kes yang itu. Sama juga yang C pun sama. Kalau ikutkan di sini, dia ada syair pengamiran di sini. Kita akan buat proses syair iaitu, ini adalah soalan asal.
Okey, dalam kurungan. Okey, salin semula dalam kurungan. Step yang kedua, kuasa bertambah 1. Step yang ketiga, bahagi kuasa itu. Step yang keempat ialah bahagi juga differentiate dalam kurungan. Lepas tu baru tambah dengan C. Jadi untuk syair yang ini, kalau madam boleh bagi dalam bentuk syair. Salin semula dalam kurungan, kuasa pula bertambah 1. Bahagi dengan kuasa itu, bahagi juga differentiate dalam kurungan. Bila 4 rangkap tu you dapat hafal, soalan pattern C ni you akan boleh buat dengan cepat. Okey, di situ kita guna juga inovasi. Untuk D ni dia mudah. Bila kita integrate eksponen, kita kena salin semula soalan sebiji sebijun. Kalau differentiation darab dengan differentiate power, integration bahagi dengan differentiate power. Cuma bila kita differentiate X dapat 1, sebab itulah tadi jawapannya hanyalah E kuasa X tambah dengan C. Sebab per dengan 1 tidak memberi kesan. Okey, seterusnya E untuk eksponen. Kita tengok di sini. Eksponen kita sekarang mula-mula salin semula, kan? Salin semula sebiji sebijun. Kita kena bahagi dengan hasil kita differentiate power. Differentiate power kat sini AX. Jadi bila differentiate dapat bahagi dengan A dan jangan lupa tambah dengan C. Okey, untuk F. Apabila kita diberi fungsi log dan kita buat proses pembezaan, jawapan kita adalah 1/X. Jadi samalah kalau kita integrate semula 1/X. Kita akan dapat jawapan fungsi log ataupun log. Okey, cuma kita kena perhatikan nilai di dalam ni. Kalau dia ni X, kita differentiate X dapat 1. Tetapi kalau di dalam ni AX tambah B, sebab itulah kita kena bahagikan dengan A, di mana A itu merujuk kepada pembezaan yang warna biru dalam triangle tersebut. Iaitu kita kena ingatlah. Tapi lama-lama kalau kita buat latihan, benda tu akan sebatilah. Cuma sesi ni, dia agak kesianlah sebab pelajar bab 1 dia belajar pembezaan, konsep teori untuk pembezaan dia lain, pengamiran dia kena hafal benda yang terbalik. Macam tu Okey, kita tengok example 2. Okey, dia mudah saja. So, kita tengok jawapan terus Kuasa bertambah 1 bahagi kuasa itu tambah 2 X kuasa 3/3 tolak 5X tambah dengan C. Terus dapat jawapan. Okey, terus dapat jawapan. Kita dah bercek. Sebaris saja tu dapat jawapan. Okey, untuk example 2, jawapan kita ialah X kuasa 4/4 tambah 2X kuasa 3/3 tolak 5X tambah dengan C. Straight to the point. Mudah. Okey, bagaimana pula untuk soalan example 3? Untuk example 3, yang pertama kalau kita nampak dia susah, kita permudahkan dulu sebutan yang pertama ni. Jadi, X kuasa negatif 3 tambah 2X kuasa negatif 2 tolak dengan 1/2 dx. Okey, kita tulis kepada bentuk yang mudah kita faham. Lepas tu barulah kita buat proses pengamiran. Kuasa bertambah. Negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Per dengan negatif 2. Tambah dengan 2X kuasa negatif 1 per negatif 1 tolak 1/2X tambah dengan C. Okey, kita tulis dalam bentuk yang lebih okey lah. Negatif 1/2X kuasa 2
tolak 2 per dengan X, tolak X per 2 tambah dengan C. Okey, kita dah bercek jawapan akhir. Negatif 1 per 2 X kuasa 2, tolak 2 per X, tolak X per 2 tambah dengan C. Itu contoh 3. Okey, kita pergi kepada contoh 4, masih menggunakan pengamiran basic. Kita cuma nak tukar soalan X kuasa 1 per 2 tambah X kuasa 1 per 3 dx. Bila kita buat proses pengamiran, setengah kalau tambah 1, setengah kalau pelajar tambah dengan 1, dia jadi 3 per 2. 3 per 2 per 3 per 2 tambah X 1 per 3 kita tambah dengan 1. So, Medan dapat 4 per 3 per 4 per 3 tambah dengan C. Okay, lepas tu kita permudahkanlah. Kalau siapa nak tekan kalkulator, kat sini nombor 1, cara nak tekan dia. 1 per lagi 3 per 2 sama dengan. Awak akan dapat 2 per 3. Saya ulang cara tekan. 1 per, kebetulan nilai bawah tu adalah 3 per 2. Awak dapat 2 per 3. Jadi 2 per 3 X kuasa 3 per 2 tambah dengan, ya ini pula 1 per 4 per 3. Okey, awak dapat 3 per 4 tambah 3X kuasa 4 per 3 per 4 tambah dengan C. Okey. So, kita cuba stop sekejap video kita sehingga example 4. Nanti kita akan sambung lagi. Cuma Medan nak betulkan di sini dari segi paging, mungkin nota untuk versi pelajar dengan versi pensyarah dia berbeza dari segi muka surat. Sebab untuk pelajar kita bagi ruang untuk pelajar menulis. Pensyarah sebab skemanya dalam bertaip, jadi dia mengambil ruang yang kecil. Okey, itu beza. Okey, kita jumpa lagi episod yang kedua.